Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Fazila dan rakan-rakan yang lain. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk analisis dan desain. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu terdiri daripada Nur Fatini Najwa binti Muhammad Nasir dan saya sendiri iaitu Serena Pamela anak berjamin. Baiklah, apa itu pemikiran kreatif? Menurut Bloom 1956, pemikiran kreatif adalah kebolehan seseorang dalam menganalisis maklumat dan membentuk semula maklumat tersebut supaya menjadi idea yang unik. Baiklah, daripada David Ria pula, beliau mengatakan bahawa kreativiti merangkumi imajinasi, realiti baru yang memerlukan inovasi untuk memastikan ia bekerja dengan membangunkan idea melalui aplikasi dan penyelesaian. Dan seterusnya, menurut Kempley dan Berkey 2014 pula, ada mengatakan bahawa pemikiran yang kreatif ini adalah pemikiran yang membolehkan individu mengaplikasikan imajinasi mereka untuk menghasilkan idea, soalan dan hipotesis, bereksperimen dengan alternatif, menilai idea mereka sendiri dan rakan sebaya, produk akhir dan juga proses. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menyatakan definisi analisis. Apa itu analisis? Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2010, analisis adalah penghuraian atau pengupasan sesuatu perkara untuk mengetahui selok-beloknya. Analisis juga digunakan untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan apa. Analisis juga merupakan alat untuk mencari dan menemui jawapan atau kebenaran. Analisis lebih tertumpu untuk mencari punca sesuatu kejadian terjadi. Baiklah, kita beralih kepada definisi desain. Desain diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu design. Desain ini merupakan salah satu alat bagi menyelesaikan masalah yang rumit dan mencari penyelesaian yang paling sesuai. Desain juga berfokus kepada penyelesaian masalah dan berorientasikan tindakan ke arah membina kehendak masa hadapan. Desain ini juga adalah berdasarkan logik, imajinasi, intuisi dan sebab musabab. Terdapat beberapa teknik untuk menghasilkan idea kreatif, analisis dan desain iaitu alternatif, mencabar, penyertaan rawak dan provokasi. Alternatif ialah memikirkan cara-cara idea atau tindakan lain yang boleh diambil untuk melakukan sesuatu perkara yang sama. Hal ini bermakna kita menyediakan pelbagai tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contohnya, seseorang guru mengambil alternatif lain seperti mengambil berat tentang seseorang murid yang mempunyai masalah disiplin kerana memberi hukuman adalah tidak berkesan kepada murid tersebut. Seterusnya ialah teknik yang mencabar iaitu membolehkan seseorang mempersoalkan perkara-perkara atau idea yang sedia ada untuk mengenal pasti kewujudan idea baharu yang lebih baik. Teknik yang lain ialah penyertaan rawak yang bermaksud seseorang mampu menghasilkan idea baharu dalam masa yang singkat. Teknik seterusnya ialah provokasi yang boleh digunakan untuk menjana idea yang tidak masuk akal ataupun tidak logik namun memberi kesan yang baik. Baiklah, isu yang dipilih oleh saya dan rakan saya merupakan salah satu isu yang juga hangat dan perlu dibincangkan. Isu yang dipilih adalah masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Isu masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar semakin membimbangkan dari hari ke hari. Masalah ini semakin lama semakin serius dan mampu menjejaskan kehidupan para pelajar jika tidak dibendung. Masalah ini juga merupakan masalah yang hangat diperkatakan tetapi masih tiada jalan penyelesaian yang sesuai dijalankan bagi mengurangkan masalah ini. Dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah secara kreatif melalui analisis dan desain, cadangkan langkah penyelesaian. Terdapat beberapa maklumat awal yang boleh disenaraikan daripada situasi yang kami nyatakan iaitu pelajar terbeban dengan tugasan yang diberikan. Hal ini telah menyebabkan masalah kesihatan mental
berlaku dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pelajar yang mempunyai masalah dari segi kewangan dan perkara ini juga telah mendorong berlakunya masalah kesihatan dalam kalangan pelajar. Maklumat seterusnya ialah sikap pelajar yang suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal ini akan menyebabkan pelajar berasa tertekan dan tidak berkeyakinan akibat perbandingan yang dibuat dalam minda mereka. Masalah kesihatan mental juga berlaku kerana tekanan daripada rakan sebaya. Baiklah, kita bergerak kepada konsep yang pertama iaitu membuat perancangan harian. Dari segi idea, pelajar membuat jadual belajar harian, pelajar membuat perancangan aktiviti yang ingin dilakukan dan pelajar membeli buku rancangan tahunan. Dari segi nilainya pula, pelajar tidak berasa tertekan akibat belajar banyak subjek pada satu masa. Masa pelajar juga akan menjadi lebih fleksibel dan teratur dan buku rancangan tahunan tersebut dapat membantu pelajar untuk sentiasa mengorganisasikan masa mereka. Dari segi analisisnya pula, idea untuk membuat jadual belajar harian pelajar adalah sangat baik untuk membantu pelajar untuk berada pada landasan masa yang telah dirancang dan tidak tersasar. Perancangan aktiviti yang sangat digalakkan untuk membantu pelajar menghilangkan tekanan yang dirasai oleh mereka. Hal ini akan menyebabkan mereka menjadi seorang yang produktif dalam kehidupan seharian mereka. Dan seterusnya adalah idea yang diberi iaitu untuk membeli buku rancangan tahunan tidak digalakkan kerana rancangan tahunan boleh didapati di aplikasi digital pada masa ini. Jadi para pelajar tidak perlu membazirkan duit mereka untuk membeli buku rancangan tahunan. Konsep kedua ialah membuat rawatan untuk pelajar yang mempunyai masalah kesihatan mental. Idea pertama yang boleh dilakukan daripada konsep ini ialah konselor sekolah sentiasa membuat soal selidik untuk mengumpul data kesihatan mental pelajar. Idea yang kedua ialah kerajaan menyediakan rawatan psikologi kepada semua peringkat umur di semua kawasan. Idea yang ketiga ialah keluarga perlu membawa anak-anak mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental untuk berjumpa dengan pakar psikologi. Untuk nilai idea yang pertama ialah pengumpulan data kesihatan mental pelajar dapat membantu pihak sekolah untuk mengetahui keadaan pelajar dan senang untuk pihak sekolah memantau pelajar tersebut. Nilai idea yang kedua pula ialah penyediaan rawatan psikologi tanpa mengira peringkat umur dapat membantu mengurangkan jumlah pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental terutamanya dalam kalangan pelajar. Nilai idea yang ketiga ialah penerimaan rawatan yang telah dirancang oleh ahli keluarga akan menyebabkan anak-anak berasa disayangi dan tidak diabaikan. Analisis yang boleh dilakukan untuk konsep kedua ialah idea mengumpulkan data kesihatan mental pelajar yang dilakukan secara berkala dapat membantu pihak sekolah untuk mengenal pasti pelajar yang menghadapi masalah ini supaya dapat memberi rawatan awal kepada mereka. Analisis yang seterusnya ialah penyediaan rawatan psikologi kepada semua peringkat umur sukar dilakukan kerana memerlukan tenaga pakar yang banyak dan tidak semua warga emas suka untuk menerima rawatan psikiatri ini. Analisis seterusnya ialah untuk idea keluarga yang membawa anak-anak yang mengalami masalah kesihatan mental ini sangat membantu kerana anak-anak akan berasa disayangi dan dihargai walaupun mereka mempunyai masalah kesihatan. Dan hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan jumlah kes masalah kesihatan mental yang berlaku dalam kalangan pelajar. Baiklah, kita bergerak kepada konsep yang terakhir iaitu konsep ketiga di mana mencari kumpulan sokongan. Dari segi ideanya, pelajar mencari kumpulan sokongan seperti sahabat baik, ibu bapa ataupun kaunselor.
Pelajar juga berkongsi apa yang terpendam tidak kira dari segi sedihnya atau gembira kepada kumpulan sokongan yang mereka percaya. Seterusnya, pelajar boleh mendapatkan nasihat dan sokongan daripada kumpulan-kumpulan sokongan tersebut. Baiklah, dari segi nilainya pula, pelajar tidak berasa tertekan kerana mereka terpaksa membendam masalah sendiri. Jadi, dengan menceritakan masalah mereka kepada kumpulan sokongan mereka, sedikit sebanyak mereka berasa tenang dan tidak tertekan. Pelajar juga akan berasa sangat nyaman kerana sentiasa mempunyai sokongan dan dorongan daripada pelbagai pihak seperti ibu bapa, sahabat baik dan kaunselor. Pelajar juga secara tidak langsung dapat belajar untuk mengawal diri melalui nasihat dari kumpulan sokongan tersebut. Dari segi analisisnya pula, idea untuk berkongsi masalah dengan kumpulan sokongan ini adalah sangat baik kerana dapat mengurangkan beban di fikiran para pelajar. Para pelajar dapat mengawal tekanan mereka dan mengurangkan risiko tekanan mental apabila mereka mempunyai kumpulan sokongan yang sentiasa menasihati dan memahami mereka. Bagi kumpulan sokongan yang salah dipilih, mereka di mana mereka tidak akan memberikan impak positif dan hanya memberikan respon negatif kepada setiap apa yang diluahkan oleh para pelajar. Rumusan yang dapat dilakukan ialah konsep ketiga paling sesuai untuk dilakukan kerana semua orang terutamanya pelajar mempunyai orang sekeliling untuk meminta sokongan seperti ahli keluarga dan kawan baik mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana meminta sokongan memudahkan pelajar untuk meluahkan perasaan mereka supaya dapat mengurangkan rasa tekanan yang dialami oleh mereka. Konsep yang pertama sukar dilakukan kerana membuat perancangan harian tidak mudah untuk diikuti oleh semua pelajar. Hal ini disebabkan oleh setengah pelajar selalu mempunyai perancangan lain yang datang secara tiba-tiba. Sebagai contohnya, rakan membawa mereka untuk keluar namun kegiatan tersebut tiada dalam perancangan harian mereka. Kesimpulannya, penggunaan teknik analisis dan desain ini amatlah penting bagi melihat sejauh manakah keberkesanan sesuatu idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Terdapat 5 perkara penting yang harus ditekankan seperti konsep, idea, nilai, analisis dan rumusan. Kesemua aspek ini haruslah dikemukakan dalam menjana idea untuk menyelesaikan masalah menggunakan teknik analisis dan desain.